Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum pada hari ini bersama saya, Muhammad Daniel Anas bin Hassan selaku moderator pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya sentuh sedikit mengenai makna sosial terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sosial bererti segala perihal yang berkaitan dengan masyarakat sama ada dari segi hubungan, tata susila dan sebagainya. Sosial juga berkonsepkan setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam masyarakat. Sosial juga membawa maksud sebarang kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman atau tingkah laku orang lain yang telah lalu dan semasa sama ada secara langsung dan secara tidak langsung. Baiklah, sebelum kita mengupas tajuk kita pada hari ini iaitu perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini yang sememangnya hebat-hebat belaka. Di sebelah kanan saya, sopan, bergaya dan kacak, panel pertama kita iaitu saudara Cik Ahmad Fakih bin Saifuliza. Dan di sebelah kiri saya pula, tampak bergaya orangnya, iaitu panel kedua kita, iaitu saudara Ammar bin Azizi. Tanpa membuang masa, saya menjemput panel pertama kita untuk menjelaskan maksud sistem sosial. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Hadirin sekalian, sebelum kita mengenal dengan lebih lanjut mengenai definisi sistem sosial, terlebih dahulu mari kita lihat maksud bagi setiap perkataan ini. Yang pertama sekali iaitu perkataan sistem berasal dari bahasa Yunani iaitu sistema. Ianya bermaksud satu set bahagian atau komponen yang saling berkaitan dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan kerap, dan ia dianggap sebagai keseluruhan. Manakala sosial pula membawa maksud segala yang berkaitan dengan masyarakat apabila sistem sosial yang mana menurut tokoh Ogbum dan Nivkov, mereka ini mendefinisikan sistem sosial sebagai kepelbagaian individu yang berinteraksi antara satu sama lain mengikut pengertian dan norma budaya yang dipersetujui bersama. Oleh itu, secara tidak sedar, sebenarnya kita wujud di dalam sistem sosial ini yang mana kita sebagai individu satu sama lain memainkan peranan secara keseluruhan apabila bergabung serta berinteraksi dengan kelompok masyarakat. Itu sahaja sedikit sebanyak mengenai sistem sosial. Kembali kepada moderator. Begitu jelas maksud sistem sosial yang disampaikan oleh panel kita tadi. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang bangsa, etnik, agama dan budaya. Oleh itu, sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, kehidupan sesebuah masyarakat berkait rapat dengan kebergantungan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Jika tadi kita mendengar sistem sosial, marilah pula kita mengupas sistem sosial Islam. Dipersilakan. Baiklah hadirin, izinkan saya meneruskan perbincangan ini. Sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam bermaksud sistem perhubungan sesuatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, dan mereka ini diikat dengan beberapa nilai yang ditetapkan oleh Islam. Jadi, manusia adalah makhluk sosial di mana mereka akan hilang sifat kemanusiaannya jika tiada perhubungan dan pergaulan sesama mereka di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan, maafkan saya. Bahkan sebagai seorang Islam, di dalam Al-Quran sendiri ada menekankan hubungan dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia, iaitu seperti mana yang terakam dalam surah Al-Hujurat ayat 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, yakni perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kesimpulan dari ayat yang dibacakan tadi, kita sebagai makhluk haruslah menjaga hubungan, berdamai dan tidak merendahkan antara satu sama lain hingga membawa kepada perpecahan. Jadi, hubungan sesama manusia ini boleh dikira sebagai muamalat kerana ianya melibatkan perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah, iaitu di antaranya ialah bidang ekonomi dan sosial Islam seperti berjual beli, uh, hubungan sesama jiran dan sebagainya. Sistem sosial Islam juga perlu melalui ikatan undang-undang Rabbani. Ianya bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang harmoni dan damai. Dalam peraturan sosial Islam, undang-undang Allah mendahului undang-undang masyarakat serta menguasainya seperti tidak menggunakan perjalanan masyarakat menyimpang daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Wah, hebat dan padat sungguh isi panel kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, umum mengetahui bahawa agama Islam merupakan agama yang amat mementingkan kebajikan umatnya. Kita sudah melihat dari sisi Islam, maka kita juga perlu lihat dari sisi sistem sosial bukan Islam. Dijemput panel kita yang seterusnya, Ammar bin Azizi, untuk memberikan pandangan beliau mengenai isu ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator kita pada forum kali ini, Daniel Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah buat hadirin dan hadirat sekalian. Kini giliran saya pula untuk menyampaikan pandangan peribadi saya tentang sistem sosial bukan Islam. Jadi, sebentar tadi saudara Cik Ahmad Fakir telah menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan sistem sosial Islam. Jadi secara umumnya, sistem sosial bukan Islam ini adalah kontra kepada sistem sosial Islam. Jadi sistem sosial bukan Islam, ianya lebih bersifat fleksibel dan universal. Dan sifat fleksibel dan universal ini bermaksud mereka mengamalkan pemikiran terbuka dan didominasi oleh pengaruh sesebuah agama atau kaum yang lebih berpengaruh. Jadi kita boleh lihat contohnya di negara-negara Eropah di mana sistem sosial mereka sangat tidak adil kerana mereka agak berat sebelah disebabkan oleh pengaruh orang putih yang lebih dominan. Dekat sini mereka mengamalkan diskriminasi kulit di mana mereka membandingkan warna kulit untuk menerima layanan. Sebagai contoh, orang berkulit putih dianggap lebih mulia dan dihormati berbanding dengan golongan yang berkulit hitam. Jadi ini amat bertentangan dengan sistem sosial Islam di mana ajaran Islam menggalakkan kita untuk melayan semua manusia sama rata tanpa mengira warna kulit atau bangsa. Kita perlu tahu bahawa Islam tidak mengajar kita untuk membezakan seseorang itu berdasarkan bangsa ataupun kulit. Sebagai orang Islam, kita semestinya tahu tentang kisah tentang seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitulah tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau merupakan seorang tokoh Islam yang terkenal kerana peranan beliau pada zaman Nabi Muhammad adalah beliau merupakan seorang muazzin di mana apabila beliau mengelaungkan azan, suaranya akan didengari sehingga ke arasy Allah. Dekat sini kita dapat lihat bahawa Allah tidak memandang seseorang itu berdasarkan rupa tetapi nilai hati seseorang itu. Di sini kita dapat lihat bahawa Islam tidak meletakkan batas antara manusia sama ada berdasarkan warna kulit, kedudukan, pangkat, bangsa dan sebagainya. Kita dapat juga lihat contoh yang lebih dekat dengan kita pada hari ini. Dalam negara Malaysia, sistem kasta. Sistem kasta ini diamalkan oleh kaum India yang mana mereka terdiri daripada golongan atasan.
Contoh golongan atasan dalam sistem kasta ini ada Brahmin, Ksatria dan golongan rakyat seperti Valisya, Sudra dan Paria. Dekat sini mereka meletakkan golongan-golongan ini. Jadi piramid kepelbagaian sistem sosial bukan Islam berkait rapat dengan agama dan juga cara pemikiran mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan saya berkenaan dengan sistem sosial bukan Islam. Terima kasih saudara Ammar di atas penerangan yang cukup mantap itu tadi. Daripada penerangan kedua-dua panel tadi, dapatlah saya membuat justifikasi bahawa sistem sosial Islam mempunyai panduan yang lebih sistematik dan tidak mengamalkan sebarang bentuk diskriminasi kepada sesiapa. Manakala sistem sosial bukan Islam pula lebih condong dan cenderung kepada sistem yang dikaitkan dengan agama atau kepercayaan seperti sistem kasta atau free thinker daripada kluster atau kumpulan yang berpengaruh. Baiklah, menerusi tajuk perbincangan kita pada hari ini, perbezaan utama sistem sosial Islam dan bukan Islam ialah sistem sosial Islam hanyalah berdasarkan kepada ukhuwah semata-mata dan tidak berdasarkan kedudukan warna kulit antaranya. Pada pendapat panel Ammar, mengapa Islam menetapkan garis panduan sedemikian? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator. Baiklah. Secara umumnya yang kita boleh faham, persaudaraan dan ukhuwah adalah bermaksud hubungan kerabat dan hubungan darah. Namun dalam Islam, maksud persaudaraan dan ukhuwah ini telah diluaskan, di mana hubungan ukhuwah ini adalah diikat dengan ikatan akidah yang menjadikan setiap individu mempunyai hak-hak khusus yang ditentukan oleh syarak. Jadi berdasarkan syariat ini, secara dasarnya ini menjadikan individu-individu ini mempunyai hak-hak yang tertentu. Sebagai contoh, kita bagi contoh untuk individu yang berkulit hitam. Mereka akan menjadi saudara kepada individu yang berkulit putih. Individu berbangsa Arab, mereka jadi saudara kepada individu berbangsa Melayu. Jadi dekat sini kita dapat lihat tidak ada diskriminasi sama ada daripada warna kulit dan juga bangsa. Dan berdasarkan persaudaraan seperti ini, maruah, perasaan dan kebajikan sesaudara, seakidah perlu dijaga oleh setiap Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alaihim khabir. Wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sidang hadirin dan sekalian, berdasarkan firman tersebut kita dapat lihat dengan jelas bahawa ukhuwah dalam Islam ini tidak memandang kepada bangsa maupun jantina maupun suku kamu, kerana Allah telah menjadikan kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, dan itu tidak menjadikan benteng kepada kita untuk terus bersatu padu. Kesepaduan dalam Islam sangat dititik beratkan. Tanpa persaudaraan dengan ikatan terhadap Allah, masyarakat Islam tidak akan dapat melaksanakan objektif syarat yang umum maupun khusus secara efektif dan berkesan. Malah segala keistimewaan dan keunikan syariat Islamiah tidak dapat dipamerkan kepada umat manusia dengan sempurna. Dan dengan itu, Rasulullah telah menyusun strategi untuk memperkasa persaudaraan dalam kalangan umat Islam sebaik sahaja tiba di kota Madinah. Kota Madinah terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi Rasulullah telah menyusunkan rencana supaya untuk membina persaudaraan yang kukuh dalam kalangan umat Islam. Kota Madinah ini dapat menyaksikan cahaya persaudaraan dan ukhuwah Islamiah yang tiada bandingannya sehingga hari ini. Di bumi Madinah lah
di tengah-tengah kumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seraya berkata, inilah saudaraku di dunia dan di akhirat. Lantas baginda memerintahkan semua sahabat agar berbuat demikian sebagai teladan yang perlu dicontohi oleh umatnya yang lain. Demikianlah ditunjukkan bahawa ini adalah bukti dengan ikhtiar dan pengorbanan sehingga umat Islam berjaya meraih kejayaan demi kejayaan. Inilah yang membuktikan bahawa perpaduan yang tidak dapat ditandingi akan membawa kepada sesebuah masyarakat yang berjaya. Lihat sahaja dalam rukun Islam, menyuburkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiah merupakan sebahagian objektif yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, bukti ukhuwah dalam Islam itu adalah kita dapat lihat dalam ibadah solat berjemaah. Solat fardu berjemaah mendapatkan pahala 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Ini menunjukkan bahawa solat berjemaah menjadikan perpaduan umat Islam lebih padu. Besarnya suatu ganjaran yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahawa Islam sangat menitikkan kesepaduan umat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, penghayatan ukhuwah Islamiah memerlukan ilmu kefahaman dan jiwa yang besar dalam kalangan umat Islam ukhuwah Islamiah. Beberapa layanan dan kemuliaan yang telah kita terima, tetapi lebih kepada berapa jumlah senyuman bantuan dan kemuliaan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, ukhuwah Islamiah perlu mengalir dalam setiap diri dan peribadi Muslim dan ia perlu dihayati oleh setiap urusan dan muamalat tanpa menilai sejauh mana kepentingan individu terbabit dalam kehidupan di dunia fana ini. Hal ini kerana Muslim mempunyai kepentingan untuk kita dalam kehidupan di akhirat kelak. Oleh itu sudah pasti ukhuwah Islamiah ialah salah satu faktor darjah kebesaran dan kemuliaan yang bakal kita raih di akhirat ataupun sebaliknya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Ammar. Seterusnya kita berbalik kembali kepada panel Faqih untuk mengupas topik sistem sosial bukan Islam. Dipersilakan. Baiklah, saya ingin berkongsi sedikit sahaja pandangan saya mengenai sistem sosial bukan Islam ini. Memandangkan ahli panel kedua kita iaitu saudara Ammar sudah menjelaskan dengan sangat panjang lebar. Baiklah, sistem sosial bukan Islam tidak dikaitkan dengan konsep akidah atau agama. Sistem sosial mereka juga bersifat tak adil kerana didominasi oleh sesebuah agama atau kaum yang lebih dominan. Sebagai contoh, golongan kaya dilihat lebih berpengaruh daripada golongan miskin. Maksudnya, golongan kaya berada di atas dan golongan miskin kebiasaannya ditindas. Seperti contoh yang Ammar bawakan tadi, sistem kasta, paria dan sebagainya tu kan. Okay. Jadi dalam sistem ini, dalam sistem sosial mereka lah, ia tidak berfungsi untuk menghapuskan jurang yang ketara dalam masyarakat. Itu sahaja dari Terima kasih di atas penjelasan yang cukup bermakna itu tadi. Pada sudut pandangan saya melihat saudara Ammar ingin berkongsi pendapat beliau. Jadi dipersilakan. Baiklah, saya bersetuju sebenarnya dengan pendapat yang telah pun diketengahkan oleh panel kita yang pertama. Seperti yang kita tahu, sistem sosial bukan Islam ini adalah sangat bertentangan 360 darjah dengan sistem sosial Islam. Ia merupakan kontra antara satu sama lain. Kita boleh lihat dengan jelas dalam konteks sosial ini dari segi pergaulan, dari segi batas pergaulan. Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan ikhtilat, berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan, yang bererti bercampur. Dalam dunia ini, Allah SWT telah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina, iaitu ada golongan lelaki dan ada golongan perempuan. Allah juga telah menciptakan syariat untuk lelaki dan perempuan, dan dalam syariat Islam ada sesetengah hukum ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan ini berbeza antara lelaki dan perempuan, dan ada juga syariat yang ditetapkan sama antara lelaki dengan perempuan. Dan di dalam kehidupan ini, untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang melibatkan tugasan-tugasan sekolah ataupun tugasan-tugasan kerja, pasti akan berlakunya pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Dan dalam Islam, pergaulan juga mempunyai batas.
Sebagai contoh, dalam syariat Islam, antara batas yang perlu kita jaga adalah menundukkan pandangan, menutup aurat dan tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Namun, sistem sosial bukan Islam tidak menitik beratkan tentang peraturan dalam pergaulan. Mereka tidak mempunyai batas-batas tertentu seperti yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Kesannya, inilah yang menyebabkan pergaulan bebas kerana mempunyai pendirian yang sangat lemah. Dalam masa kini kita dapat lihat golongan remaja khususnya pergaulan bebas adalah satu isu yang dianggap biasa. Tambahan lagi, kurangnya didikan dari segi agama serta pengawasan daripada ibu bapa dan juga kelalaian individu tersebut sendiri yang membawa kepada pergaulan bebas dan boleh menyebabkan dirinya di lembah kebinasaan. Pergaulan bebas ini juga banyak mendatangkan kesan kepada individu tersebut mahupun keluarga serta agama Islam itu sendiri. Individu yang mencorakkan dirinya dengan perkara-perkara negatif disebabkan oleh pergaulan bebas ini adalah seperti berzina dan sebagainya. Kesannya remaja atau individu yang terlibat dengan pergaulan bebas ini akan terjerumus ke dalam lembah ini dan boleh mengalami depresi atau tekanan kerana sering kali dicemuh dan disisihkan oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, pada masa sekarang ini banyak isu-isu yang membabitkan pergaulan bebas. Contohnya berzina, dan disebabkan berzina itu banyaknya kelahiran anak luar nikah dan banyaknya kes bayi yang dibuang. Jadi disebabkan ini, golongan-golongan yang terlibat dipandang hina oleh masyarakat yang lain sehingga kan mereka ini terjatuh dan menyebabkan mereka ini depresi serta tekanan dan sebagainya. Benarlah sistem sosial bukan Islam hanya digubal untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu manusia dan ini sangatlah berjauhan dengan yang dituntut dalam ajaran sistem sosial Islam. Itu saja. Hadirin dan hadirat sekalian, jika tadi kita sudah menyelami, mendalami dan memahami definisi sosial Islam dan bukan Islam secara terperinci, maka tiba pula lah masanya untuk kita berbincang dengan lebih mendalam mengenai perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Dipersilakan saudara panel yang pertama kita. Baiklah hadirin sekalian. Sistem sosial Islam dan bukan Islam memang jauh berbeza. Saya berikan dua aspek perbezaannya. Sebagai contoh, kita dapat lihat dari sistem sosial Islam mementingkan ukhuwah semata-mata berbanding sistem sosial bukan Islam yang membezakannya dari aspek warna kulit, kedudukan dan pangkat. Islam meletakkan hak sama rata dan tidak berdasarkan kepada kedudukan, pengikut jantina, keturunan atau bangsa dan sebagainya. Setiap orang, lelaki atau perempuan, Islam atau bukan Islam, kaya atau miskin adalah sama sahaja. Mereka ada hak yang sama untuk hidup sebagai manusia yang bermaruah, peluang sama untuk mencari rezeki dan kekayaan di muka bumi Allah, hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan ada kedudukan sama di sisi undang-undang. Jadi, jelaslah Islam tidak mengiktiraf perbezaan fizikal dan lahiriah seperti pangkat, keturunan, etnik dan warna kulit serta lain-lainnya. Malah Nabi SAW sendiri juga sangat membenci dengan sikap suka merendahkan atau membezakan orang lain. Sebagai contoh, saya bawakan terdapat satu kisah yang mana dalam kisah tersebut seorang sahabat Nabi iaitu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah sekali bertengkar dengan seorang orang Islam berkulit hitam. Abu Zar berkata dengan keadaan marah, "Wahai anak orang kulit hitam." Nabi SAW yang mendengar ucapan bersifat jahiliah itu, baginda sangat membencinya. Lalu bersabda kepada Abu Zar, "Adakah engkau malukan ibunya? Sesungguhnya engkau ini seseorang yang ada sifat jahiliah." Baginda terus bersabda yang bermaksud, tidak ada kelebihan orang berkulit putih dari orang yang berkulit hitam kecuali dengan takwa atau amal soleh. Berdasarkan kisah tadi, jelas menunjukkan Islam suatu kejadian manusia yang pelbagai etnik, bangsa dan keturunan adalah satu fitrah kehidupan yang perlu diterima oleh setiap insan. Walaupun kisah ini kelihatan sangat ringkas, namun ia sebenarnya berkaitan dengan keadilan Islam
yang meletakkan neraca yang benar terhadap sesuatu perkara. Putih dianggap lebih mulia dari hitam, sedangkan kedua-duanya hanyalah warna dari pelbagai warna yang ada. Bahkan kadang-kadang di tempat tertentu, pada objek yang tertentu, warna hitam sebenarnya kelihatan lebih menarik dan menonjol berbanding warna putih. Islam tidak memandang semata-mata kepada warna zahir. Terdapat juga hadis yang lebih kurang sama dengan maksud di atas tadi, membawa maksud Allah tidak melihat kepada rupa paras, bentuk badan, akan tetapi Allah melihat kepada isi hati kamu. Ini berbeza dengan sistem sosial bukan Islam yang mengamalkan dasar apartheid. Dalam dasar apartheid ini, kaum bukan kulit putih, iaitu kaum orang negro lah biasanya disebutkan, dianggap lebih rendah dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi dan sosial serta pendidikan dan kebudayaan. Ini menunjukkan betapa tidak adilnya hak yang diberikan kepada mereka yang asalnya layak untuk mendapatkan hak yang sama dengan manusia lain. Jika kita lihat pula dalam agama Hindu, masyarakatnya dikategorikan mengikut kasta iaitu Dalit, Sudra, Vaishya, Ksatria dan Brahmin. Setiap kasta ini berbeza peranannya. Sebagai contoh, Brahmin dianggap kasta yang paling mulia sekali dalam kasta. Dalam surah Al-Isra ayat 17, Allah menjelaskan bahawa anak mulia Adam ini dimuliakan oleh Allah dengan secara keseluruhannya dengan tidak mengira bangsa dan golongan. Serta Allah juga telah melebihkan mereka daripada makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah. Seterusnya, aspek yang kedua pula ialah perbezaan dari segi sumber. Sistem sosial Islam berasaskan Al-Quran dan hadis. Manakala sistem sosial bukan Islam hanyalah semata-mata berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu manusia. Sebagai contoh di dalam ajaran Islam, perkahwinan di antara lelaki dan perempuan amatlah digalakkan berdasarkan dalil di dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud dan kahwinkanlah orang-orang bujang iaitu laki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, tidak kira laki atau perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaannya kerana Allah maha luas, yakni luas rahmatnya dan limpah kurnianya serta pemberiannya. Lagi maha mengetahui. Jadi, melalui perkahwinan yang sah di sisi syarak, dapat memiliki nasab keturunan yang jelas dan dihormati. Berbeza pula dengan sistem sosial bukan Islam di mana mereka bebas berkahwin dengan sesiapa sahaja yang mereka mahukan dan masuklah sesama jenis. Ini merupakan budaya songsang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini, jika kita lihat dan diteliti, sudah lama berlaku sebenarnya, semenjak zaman Nabi Lut lagi. Malah mereka langsung tidak mengambil pengajaran ataupun iktibar terhadap bala yang diturunkan kepada kaum Lut. Di negara-negara barat khususnya, LGBT sudah semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Perkahwinan sesama jenis ini mendapat banyak sokongan dan seolah-olah satu kebiasaan di dalam masyarakat. Ini jelas menunjukkan sistem sosial bukan Islam hanya menggunakan pemikiran manusia dan sekadar ingin memuaskan hawa nafsu mereka sahaja, bukan untuk memperkembangkan keturunan serta menjaga zuriat mereka. Wah, begitu jelas dan padu isi yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Kalimah ukhuwah dalam bahasa Arab bererti saudara kandung. Dengan kalimah tauhid dan syahadah, umat Islam dengan latar belakang sudut nasakh, keturunan, dasar, darjat dan pelbagai tidak dapat dibezakan kecuali iman dan takwa. Inilah mafhum dan dasar persaudaraan Islam yang perlu setiap antara kita fahami demi merealisasikan kemaslahatan sejagat dan objektif syarak yang menjadi teras syariat Islamiah. Soalan saya kepada panel seterusnya, apakah ciri-ciri sistem sosial Islam? Baiklah, apa yang dapat saya sebutkan, yang boleh saya kongsikan daripada tajuk kita pada hari ini, ialah antara ciri sistem sosial Islam ini, ia lebih jelas dan mampu untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, yang penyayang dan amanah.
Hal ini kerana dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran Islam menganjurkan setiap warga negara membudayakan amalan menyantuni, prihatin dan peduli sesama masyarakat bagi mengekalkan sifat saling menghormati perbezaan dan kepelbagaian agama serta kepercayaan yang wujud dalam masyarakat. Sebagai Muslim, kita dianjurkan saling mengenali antara satu sama lain dan diperintahkan agar kita memelihara kesatuan dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai pegangan yang menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara, dan kamu dulu berada di tepi jurang neraka, yakni disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa Allah menurunkan ayat ini supaya kita mengambil pengajaran untuk sentiasa mengenali antara satu sama lain meskipun ada perbezaan dari segi keturunan, kedudukan, warna kulit dan sebagainya. Dan Allah sangat melarang kita daripada bercerai-berai antara satu sama lain, daripada bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kita dapat lihat contohnya dalam sistem sosial Islam. Antara cirinya seterusnya ialah Islam tidak memandang kepada perbezaan kecuali iman. Sebagai contoh, perbezaan dari segi warna kulit. Sistem sosial bukan Islam ada yang mewujudkan diskriminasi warna kulit, dan selalu kita kenal dengan frasa Black Lives Matter. Hal ini kerana manusia sangat bersimpati dengan mereka yang berkulit hitam kerana ada di sesetengah negara yang menyebabkan golongan berkulit hitam ini ditindas, dianiaya dan sebagainya. Sedangkan salah mereka hanyalah mereka dilahirkan dengan kulit hitam. Jadi ini sangat bertentangan dengan sistem sosial Islam, di mana sistem sosial Islam tidak memandang kepada perbezaan tersebut dan menyuruh untuk saling peduli antara satu sama lain. Jika mereka yang berkulit hitam perlukan pertolongan, jadi kita perlu berikan pertolongan kepada mereka kerana mereka juga ada hak di atas itu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang ahli panel kita yang cukup bersemangat dan bertenaga pada pagi ini. Dalam Islam, soal perbezaan kaum bukan menjadi halangan manusia untuk berbaik, bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. Penghormatan terhadap penganut agama lain telah lama diajar oleh Nabi junjungan kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda telah mengajar umatnya dari sudut Islam, iaitu melihat pelbagai etnik dengan positif dan sentiasa membantu mereka walaupun mereka bukan Islam. Dari kisah yang diceritakan oleh panel kita tadi, Nabi menegur Abu Dzar yang bergelar Bilal berkulit hitam dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dan berkulit hitam kecuali amalan dan takwanya. Jadi, tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkret, sistematik dan pragmatik harus kita semua jalankan secara berterusan agar masalah berkaitan sistem sosial dapat dibantras secepat mungkin. Sekarang, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita tadi kerana sudi hadir dan sudi berkongsi ilmu dalam forum perbincangan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.